kalau saya rekod pada ni nanti kan tak menjadi pula. Okay, semua nampak saya punya skrin Saya dah share. Nampak ke? Boleh nampak ke? Nampak. Okay, saya dah share saya punya skrin. Tengok gigi. Okay, siapa yang coba Allah Okay, alright. So, saya sebab saya seorang, jadi saya yang kena jadi host, saya yang nak kena ni semua saya. Jadi apa-apa hal nanti minta tolonglah kalau kamu tak ada apa-apa, kamu mute. Kalau kamu Aku break. Kalau kamu ada soalan, kamu just interrupt saya bila masa tak ada masalah. Okey. Untuk kamu tanya soalan lah. Kalau ada soalan lah. Okey. Alright. Okey, saya tak nampak sangat chat Jangan tanya dekat chat. Kalau boleh kamu just interrupt saja Unmute kamu, buka mikrofon. Kamu terus ni pada saya. Tanya soalan saya tak buka chat. Okey. Alright. Okay, so selamat datang FYP 1 MEC 600 MEC 601. So nama saya Zainal Helmi Okay, saya sebagai penyelaras kamu untuk FYP 1 So saya akan dibantu oleh Encik Fauzi Othman. Saya ada juga dibantu oleh Dr. Fredawati dan juga Puan Fauziah Yusof. Saya rasa mereka tak online hari ni. Okey. Jadi bukan saya seorang untuk FYP 1 lah. Okey. Nanti FYP 2 kamu akan ada penyelaras lain. Okey, nama dia Dr. Nur Salbiah Nasir. So dia akan mengendalikan FYP 2 lah. Okey, sudah ada dah. Dr. Salbi dah ada. Dah online pun dia, senyum dia. Okey. Alright. So untuk yang pertama ni FYP 1 saya akan kendalikan. Jadi apa-apa persoalan nanti kamu boleh tanya Alright. So FYP briefing. Okey, sepatutnya saya cadangkan kita punya briefing ni pada hari Rabu lepas. Tapi disebabkan oleh ramai yang tak available dan juga time tu juga kerajaan dah bagi rentas negeri, jadi saya fahamlah ramai yang tak available. Jadi kita forward kepada hari inilah, hari Jumaat. So semoga hari Jumaat yang berkah ni kamu dapat something lah Okey, untuk FYP 1 sebagaimana kamu semua sedia maklum kita dah interact banyak dalam Telegram. Okey. So yang ni saya detailkan lah. Okey. Alright, FYP 1. Okey. Sebagaimana semua sedia maklum, saya dah juga bagi kalender. So kalender ni kamu boleh download dekat YouFuture dekat bahagian announcement. Okey. So hati-hati dengan kalender ni lah, sebab semua tarikh-tarikh penting berkaitan dengan FYP 1 telah saya tulis dalam kalender tersebut. Yang pertama sekali kena ingat tajuk pendaftaran masih lagi dibuka dan tarikh tutupnya adalah pada 29 Oktober, bermaksud minggu hadapan. Okey. Alright. So kamu ada lagi seminggu lebih kurang untuk dapatkan supervisor penyelia. Okey. Untuk kamu daftarkan tajuk dan juga daftarkan FYP 1. Okey, perlu diingat. Okey, saya ulang balik. Perlu diingat, pendaftaran bukan sahaja kamu daftar kelas, tapi kamu perlu mendaftar tajuk. So kita ada borang dia. Borang dia saya dah sertakan
dekat U Future. Okey. Borang FKM 600-FKM FYP1. Tu borang dia. Kamu kena isi, jumpa supervisor kamu, isi yang berkaitan, minta tanda tangan supervisor. Ini saya cakap slow-slow dah ni. Harap semua dapat tangkap lah Okey, minta tanda tangan supervisor. Siapa yang tak ada tanda tangan tidak akan didaftarkan. Okey, ramai. Kamu ramai, ada 600. Saya akan buat cross check sahaja. Detail check saya tak buat. Okey, jadi sepanjang-panjang ni pengajian ni nanti kamu perlu, saya akan check. Okey, 600 bukan ni satu seminggu 2 minggu saya boleh check. Banyak bulan saya kena check satu. Alright. So pastikan kamu ada sign daripada supervisor. Okey. Bukan bermakna kamu pergi jumpa supervisor cakap mulut, okey saya terima kamu, kamu terima saya sebagai SV, kamu saya student. Tak. Kamu kena dapatkan sign dia. Okey, itu bermaksud kamu dah jadikan dia sebagai seorang supervisor. Okey, so nanti saya akan cerita macam mana kamu akan upload kamu punya borang. Okey. Yang pertama sekali perlu diingat, tarikh pendaftaran kamu sehingga 29 Oktober 2021, Jumaat depan. Kita tutup pada 11.59 malam. Okay, so meet the deadline. Okay, itu yang paling penting. Okay, yang kedua penting adalah SUFO. So sekarang ni kamu perlu isi SUFO lah. Macam biasa, semua kelas kamu kena buat SUFO. Jadi yang untuk yang ni kamu isi SUFO lah. Okay, yang SUFO untuk entry ni pula, janganlah kamu buat facility. Kita tak masuk lab banyak tak masuk lab. Yang mana masuk lab, alhamdulillah. Yang tak masuk lab, okay, jangan pula bahagian facility tu kamu letak negatif-negatif semua kan. Yalah sebab kat rumah, yalah kita faham keadaan macam ni. Jadi untuk keadaan tu, maknanya untuk entry tu kamu boleh wartakan yang dia setara dengan kat rumah. Bukan maksudnya kita tak provide, tapi sebabnya benda tu kita buat kat rumah. Pada yang dah masuk lab, itu lain cerita. Okey. Salam doktor. Ya, saya. Boleh tanya? Boleh. Boleh tak kalau SV kita kita UiTM Shah Alam tapi SV kita UiTM Penang? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia main ke dia co? Dia Dr. Farah. Saya tengok dalam list dia main supervisor. Okey, main tak ada masalah, boleh. Cuma nanti kamu kena tulislah dia dari mana, sebab nanti saya kena kejar dia juga markah kamu kan. Pastikan dia ada kontak lah. Sebab saya kena kejar markah. Okey. Terima kasih. Masalah. Okey, ya, yang saya bagi list tu okey, semua sedia maklum, saya ada provide list daripada Bukit Besi, saya ada daripada Penang dan juga saya ada daripada Pasir Gudang. Termasuk juga kita ada daripada college engineering yang lain. So maknanya kita ada banyak okey, sebab kemudian kamu ramai, so kita boleh import lah supervisor dari luar. Okey. So tapi kamu kena nyatakan mereka dari mana. Kamu jangan tak cakap. Kalau kamu tak tulis dari mana, penat saya nak minta markah, kan kamu pula tak ada markah. Okey, itu tak ada masalah. Okey, nanti kita akan buatkan dia punya surat lah. Okey, surat-surat yang bukan daripada ni nanti saya akan email direct pada student lah. Okey, itu berkaitan dengan pendaftaran. Nanti kita akan tengok detail nanti. Okey, berkaitan saya sambung tadi berkaitan SUFO. Okey, kita ada entry dengan exit. Yang exit tu baru yang markah tinggi-tinggi lah. Kalau ada markah ada 5, kamu jangan letak 6, letaklah 5. Tapi kalau entry tu jangan letak 5. Tiba-tiba kamu masuk dah superb, tak perlulah saya ada sini kan. Okey. Jadi kamu
Dia biasanya Dah entry dah. dia Dah. dia akan baik. Dah full slot dah. Exit dia akan Ibu tak buat dah. apa? Dia akan baik lah. Macam tu lah. Entry dia low sikit, exit dia baik. Macam tu. Okay. So sekarang ni masih lagi entry SUFO. Okay, untuk exit nanti pada 20 Disember. Macam ada dalam ni lah. Okay, so hopefully semua boleh isi dalam SUFO tu lah. Okay. Saya boleh tanya sir, Ya. untuk yang registration title ni, saya dah register for satu lecturer tapi borang dah hantar semua. Saya kena dapatkan sign lepas tu hantar sambung ke? Ulang balik. Borang ni lepas dapat lecturer daripada lecturer, kena submit kat mana ke? Kena hantar dekat U Future. Kan ada, kamu baca tak announcement dia? Bahagian announcement. Nanti saya tunjuk. Sekejap lagi kita sampai. Nanti saya tunjuk kat mana kamu nak kena submit. Okey. Okey, itu berkaitan dengan pendaftaran SUFO tadi. Okey, nanti bahagian pendaftaran nanti kita akan masuk. Sekejap lagi. Alright. Ini kita tengok kalender dulu. Okey. Semua urusan dengan supervisor. Semua urusan dengan supervisor akan berakhir pada 3 Januari. Maknanya apa jua kamu kena submit dekat supervisor kamu untuk beliau semak dan dapatkan tanda tangan. Semua 3 Januari. Termasuklah logbook kamu, termasuk apa-apa jua lah, apa jua yang kena sign, semua time tu. 3 Januari deadline. Bukan baru nak hantar, deadline. Kena hantar sebelum tu. Okey, itu deadline. Deadline urusan dengan supervisor. Makna lepas pada tu supervisor semua dah sign. Kamu tinggal nak upload. Okey. Urusan dengan saya pula. Sebab bila supervisor dah sign, semua dah siap, kamu kena hantar pada saya. Sebab saya nak serah kepada panel. Panel akan buat penilaian. So, tarikh akhir adalah pada 17 Januari. Okey, itu tarikh akhir. Maknanya kamu hantar semua, saya akan kumpul, saya akan gather, saya akan buat dia punya ni. Nanti saya akan beri kepada panel, para panel. So panel akan buat dia punya assessment lah. Okey. Tarikh akhir adalah 17 Januari. Macam biasa jam 11.59 malam. Okey. Jadi daripada tarikh itu kamu boleh plan elok-elok. Jangan terlepas sebab 18 Januari panel dah mula masuk. Okey. Sebab mereka ramai. Kalau kamu ramai, panel pun lagi ramai. Sebab seorang pelajar 2 panel. Okey, memang ramai. So hopefully kalau kita boleh memudahkan urusan orang akan memudahkan urusan kita. Jadi kalau kamu mudahkan urusan panel pun puas hati dengan kamu, markah dia pun puas hatilah. Dia kalau kamu semua lambat, panel pun sakit hati. Jadi jangan susahkan hati panel. Sebab 50% daripada panel, 50% daripada supervisor. Okey. So 17 Januari adalah tarikh akhir penghantaran semua sekali. Okey. Alright. Ini berkaitan dengan kalender. Okey. Sekejap. Saya punya ni hang. Okey. Semua dah masuk grup Telegram. Saya dah masuk ni. Okey. Nanti slide ni saya akan bagi forward dalam grup. Okey. So semua dah masuk dalam grup. Siapa-siapa kawan kamu yang masih lagi missing, add mereka dalam grup Telegram. Sebab setakat ni updated setakat pukul berapa ni? Pukul, saya tak nampak jam. Pukul 3.27 ni kita ada seramai 591 dalam grup FYP Telegram. Okey. So dalam grup Telegram tu ada 591 pelajar. Okey. Maknanya ada lagi 10 lebih kurang yang belum masuk. Okey. So kalau ada kawan kamu yang perlu kamu nak ni,
kamu masukkan, invite mereka dalam grup Telegram. Sebab apa-apa info saya akan forward dalam grup Telegram. Okey. Satu lagi saya nak bagi tahu. Kamu ada yang setakat ni dalam grup dalam grup kita ada 591 pelajar. Saya harap jangan Telegram saya personal. Kalau semua personal saya tak terjawab, nanti kata saya sombong. Lepas tu soalan kamu lambat dijawab. Kalau boleh post je soalan kat dalam situ. Kalau saya lambat, kawan kamu boleh support. Okey, boleh jawab, tolong jawabkan. Kalau nak tunggu saya juga, kalau saya ada masa, ataupun biasanya saya ada banyak masa lah. Banyak masa maksudnya apa? Saya boleh online lah. Saya boleh jawab. Tapi kadang-kadang ada juga waktunya saya tengah makan, kadang-kadang saya tengah mandi, saya tengah driving, saya tak sempat nak jawab juga kan. Jadi kalau boleh jangan WhatsApp, jangan personal Telegram. Okey, sebab kalau 591 semua personal Telegram saya hang saya punya handphone. Dah lah pakai handphone Nokia ni. Kamu jelah pakai iPhone lain lah. Saya Nokia ni hang nanti kau dia. So kasihanlah telefon saya. Okey. So apa jua persoalan, tanyakan dalam grup. Right. Okey. Itu berkaitan dengan grup Telegram. Kita pergi kepada kelas pendaftaran. Okey. So untuk semester ni kita ada 597 pelajar yang berdaftar dalam sistem termasuk 3. Dia ada 3 ni, kalau kau nama nampak ada 3 student. 3 student kat sini dia. Dia duduk kat bawah ni, yang nombor 7 ni. Kalau kamu perasan lah, nombor 7 ni. Okey, pelajar ni saya memang popular. Setiap sem dia dengan saya. Dia sayang betul dengan saya. Okey. Dia dah 3 sem ke 4 sem dengan saya. FF1. Jadi dia memang ni masuk yang sem keempat dengan saya FF1. Maknanya dia memang menyayangi saya. Saya pun terharu jugalah ada student yang menyayangi saya. Tu jadi 3 orang kat situ tu. Okey. Alright. So saya harap semua sekali pelajar, jumlah pelajar kita ada lebih kurang 600 So kita akan bagi ikut kelas. Macam saya cakap tadi, kita akan bagi ikut kelas. Okey. Setakat ni pelajar berdaftar dekat 600. Kalau ikutkan yang hitung hari, kita ada 5 kelas, satu kelas 120. Kalau 5 kelas kita ada 600 pelajar, cukup. Jadi sebabkan mungkin ada penambahan pelajar, jadi kita akan buka satu lagi kelas. Jadinya kita akan ada 6 kelas. Kita akan buka balik. 1A tu kita buka balik. Sebab kita takut ada penambahan lebih daripada 600. Saya estimate 650. Tapi bila tengok pendaftaran makin lama dah tak banyak macam itu lagi. Tapi saya expect 600 lebih. Okey. Jadi untuk pelajar-pelajar yang belum mendaftar kelas, masuk mana-mana kelas tak ada masalah. Masuk mana-mana kelas kat situ. Ini bukan kelas kamu nak lecturer best, tak. Ini untuk pemarkahan. Okey. Alright. Kelas ni penting bila kamu apa jua pendaftaran, terutama susunan nombor, susunan masa, susunan panel, semua menggunakan kelas. Okey. So, kamu diwajibkan untuk letak kelas kamu lah. Ingat sampai ke ujung nanti. Sebab panel pun nanti dia akan tanya kamu kelas mana. Okey, sebab nanti kita akan kategorikan semua ikut kelas. Sebab markah kita akan ikut kelas. So, jangan lupa kelas Jangan kalau macam dulu sebelum ni memang tak ada kelas. Kita ada satu kelas je. Sebab kamu bilangan terlalu ramai, sistem tak boleh masuk. Jadi dia hang. Paling ramai boleh support sekitar lebih kurang dalam 300 setengah. Lebih daripada tu dia dah jadi hang. Okay? Baik. Alright. So, itu berkaitan dengan kelas. Siapa yang belum berdaftar, saya galakkan untuk mendaftar lah. Kelas mana-mana tak kisah, tak ada masalah. Cuma
ingat kelas kamu. Okey? Itu berkaitan dengan kelas. Okey. Kita proceed. Okey, ini yang soalan popular dia tadi, penghantaran borang FYP1. Okey. Borang FYP1 ni dia akan hantar menggunakan Google Form kat sini, dan saya ada post dekat eFuture. Okey, ni dekat eFuture bahagian announcement. Okey, kalau kamu nampak ni, ini okey, ini waktu saya muda-muda dulu, waktu saya okey, sekarang lagi comel lah. Jangan risau. Saya masih lagi, saya tak single tapi available. Okey. Alright. Saya ada letak dekat sini. Okey. So, semester kamu kena ingat Oktober dengan Februari 2022. Itu semester kamu. Kalau kamu nampak yang ni muka tak handsome sikit, ni bukan. Bukan saya. Saya cari yang comel sikit. Okey. Ingat single tapi available. Okey. Alright. So, untuk yang ni penghantaran, klik link ni nanti kamu akan masuk dalam tu untuk kamu hantar. Borang pun kena hantar di sini. Saya dah postkan awal-awal. Okey. So, semua akan ada di sini. Okey, berkaitan borang-borang semua ada. Okey. Ini kalender saya dah bagi. Borang semua ada. Okey. Kalau kamu nak borang lain-lain, kamu duduk dekat sini, course content. Okey, course content. Ini FYP form. Masih lagi boleh diguna pakai. Borang dia sama. Okey, FYP form. Masih lagi boleh diguna pakai. Boleh pakai. Okey, so dalam ni ada beberapa borang. Ini proposal. Untuk kamu buat proposal nanti, borang dia. Bukan borang, ini format. Kat sini juga ada registration form. Kat sini juga ada tukar supervisor. Okey. Ini tukar title. Ini tukar logbook. Bukan tukar logbook. Ini adalah borang. Ini adalah template logbook template. Ini monitoring form. Nanti kat ujung nanti kamu kena hantar. Ketukar. Apa yang tertukar ni? Okay. Alright. So, okay, ini borang supervisor. Sebelum ni memang ada yang bertukar supervisor. Ada, saya tak kata tak ada. Tapi kalau macam ada yang kata supervisor tak handsome lah, tak comel lah. Tu biasanya kita akan reject lah alasan macam tu. Okay. So, tukar supervisor bukan di bawah kuasa saya. Kena ingat, saya ulang semula, tukar supervisor bukan di bawah kuasa saya. Kamu kena isi borang ni, kita akan hantar ke fakulti. Fakulti akan putuskan di bawah jawatan kuasa akademik. Dia akan buat mesyuarat sama ada kamu punya alasan tu logik atau tidak. Kalau tak logik, mereka tak akan luluskan. Tukar supervisor bukan suka-suka. Ini tukar supervisor kecuali supervisor yang nak flight ataupun dia ada masalah. Kamu kena ingat, bukan sekadar student je masalah, kami pun ada masalah juga. Kita manusia kan. Mana tahu na'udzubillah, mana tahu supervisor kamu accident ke, patah kaki, tak boleh nak ni. Jadi tukar supervisor. Itu boleh. Jangan kata supervisor ni saya tak suka lah, muka tak handsome. Tak boleh. Okay. Okay. So yang ni bukan suka-suka nak tukar. Kalau borang dah ada, tukar. Tengok supervisor lain macam je kan. Tak boleh nak tukar, tak dapat. So kena hati-hati. Sebab kamu ramai. Kalau semua nak tukar, 600 nak tukar, pening supervisor nak melayan kamu. Okay. Semua borang dalam sini, bawah ni tadi. Okay. Semua dekat eFuture. Okay. Itu berkaitan dengan penghantaran borang FYP1. Okay. So, semua ada link saya dah bagi dekat eFuture. So, boleh rujuk di sana untuk hantar borang. Okay. So, saya ingatkan sekali lagi,
penghantaran borang FYP1 memerlukan tanda tangan supervisor. Okey, perlukan tanda tangan daripada supervisor. Tanpa tanda tangan supervisor, kamu tak berdaftar. Okey? Nah, so kamu jangan ingat cakap mulut. Cakap mulut tak ada sekarang ni. Janji-janji mulut, janji manismu tak ada. Okey? Kadang-kadang nanti kalau kamu janji mulusnya jadi teratai layu tasik madu je. Kita tak nak macam tu. Semua kena bertulis. Okey? So pastikan bila kamu dah berkenan maksud saya jadikan supervisor, bukan berkenan bukan. Okey, berkenan dengan supervisor. Okey, ambil tajuk tu, berkenan dengan tajuk, semua okey, minta tanda tangan, isi borang, hantar. Okey? Dalam announcement tadilah dekat e-future. Alright. Okey, yang sekarang ni yang berdaftar setakat ni tak ramai. Okey. Jadi saya maklumkan sekali lagi, elakkan survey. Saya dah listkan semua tajuk-tajuk. Banyak tajuk supervisor kamu dah list. Ada 3 bahagian. Okey. Kalau kamu rasa okey, ambil. Jangan survey-survey tengok supervisor handsome tak handsome, comel tak comel, lawa tak lawa. Yang tu tak mau. Kamu kalau percaya nak yang comel-comel dia. Okey. Saya tahu sebab saya pun tak ada siapa. Saya pun pelik. Saya pun tak ada siapa yang orang nak ambil saya supervisor. Apa? Ingat saya tak comel ke? Milih kamu kan? Okay. Alright. So, elakkan survey. Okay. Kalau kamu rasa tajuk dia okey, ambil. Okay. Kalau rasa tak okey, jangan bagi harapan kepada supervisor. Jangan bagi harapan. Tak nak, cakap tak nak. Nak, cakap nak. Confident nak. Nak ambil, betul ambil, sign. Okay. Jangan survey-survey. Kamu 600 pelajar, bukan sikit. Alright. Okay. Itu berkaitan dengan borang FYP1. Sir, Ya. dalam borang tu kan ada sinopsis. Sinopsis tu perlu diisi ke? Perlu. Oh. Sinopsis tu apa? Sinopsis tu cuma cerita apa benda kamu nak buat. Okey, kembangkan sikit lah. Sinopsis dia bukan summary, dia sinopsis. Cerita lebih tajuk, cerita dia detail sikit. Apa benda kamu nak buat? Kalau saya just ambil yang lecturer post boleh sir? Tak dengar, ulang balik. Kalau saya ambil apa yang lecturer post boleh tak? Apa yang dia letak dalam dia punya description untuk FYP dia? Dia tak dalam description dia. Boleh je. Janji orang faham lah. Dia sinopsis, pendek je. Bukan karangan. Dia sinopsis, cerita apa benda kamu nak buat, tu je. Sinopsis, pendek. Bukan 5-6 ayat macam tu je lah. Janganlah sampai kamu buat karangan 300 ayat. Dok. Sinopsis pendek. Sebab kita nak putus Dr. Salbi. tahu apa, so kalau tak bagi tahu susah lah. Betul. Kita nak tahu. Kita nak tahu apa yang kamu buat. Contohnya, saya bagi contoh. Ada yang kata, okey, saya nak buat kajian haba. Contoh. Haba ada 2. Satu eksperimen, satu simulation. Nak buat yang mana? Kan kalau masuk eksperimen, nak kena masuk lab. Lab pula tak boleh masuk. Dah pening. Jadi benda macam tu lah. Kena detailkan lah. Itu guna sinopsis. Saya yang putus-putus ke Dr. Salbi yang putus-putus? Dr. Salbi putus-putus. Okey. Saya masih online lagi Jadi alright. Okey, tak apa. Nanti bila Dr. Salbi dah okey, nanti baru dia akan continue balik. Okey. So, ini FYP topik dan scope. Okey, seperti semua sedia maklum, sebelum kita proceed kepada yang ni, saya nak tanya jugalah. Ada lagi ke yang belum dapat second dose? Ada. Kamu. Ada. Gigi AstraZeneca Apa dia? Anti-vaksin tu. Anti-vaksin? Ya Rabbi
Kau boleh dengar tak? Boleh dengar Dr. Salbi. Saya paksa guna handphone. Saya tak tahulah petang-petang ni Webex ni masalah ke internet ni masalah. Tapi pada saya personally menjawab soalan yang tadi perlu sinopsis, saya rasa memang perlulah sebab kalau tak saya takut studio pun tak tahu apa dia kena buat. So better letaklah sikit-sikit apa basic je lah. As boleh tahu awak punya projek tu apa dia. Bukan sekadar dapat tajuk je lah. Okey. Itu Baik, Doktor. pentingnya sinopsis. Dia bukan karangan panjang-panjang berjela dah. 5-6 ayat ceritakan apa benda kamu nak buat cukup. Okey? Alright. So, patah balik kepada FYP topik dan skop. Okey. Siapa-siapa pada mereka yang memerlukan lab atau masuk makmal. Untuk masuk UiTM, kamu perlukan sekurang-kurangnya komplit 2 dos. Dan dah capai tempoh matang 14 hari daripada 2 dos lah. So pada mereka yang belum ada tu, sempat lagi nak cucuk. Sekarang orang dah pergi dos ketiga, kamu sibuk lagi nak first dos tak settle lagi. Tapi sempat lagi cucuk. Kecuali kamu kata okey, kamu tak perlu dan kamu perlukan kamu pakai madu dengan hal batu sauda dah cukup, itu kamu kena bawa surat daripada doktor pakar. Saya bukan pakar bab tu. Okey. Kalau kamu kata tak perlu 2 dos ke, kamu kata saya pakai kunyit, kunyit bara dah boleh prevent COVID, bawa pengesahan daripada doktor pakar. Bukan cakap mulut, saya tak mau cakap mulut. Yang saya cakap tadi, kita bukan cakap mulut. Okey. Siapa yang telah dapat 2 dos, siapa yang dah complete, sekarang tak silap saya untuk semester ni dah boleh masuk. Okey, ada soalan ke berkaitan dengan 2 dos? Okey. So siapa-siapa yang dah ni boleh masuk pada yang dah 2 dos untuk masuk ke makmal. Sem ni dia dah diberikan lah. Cuma SOP dia memang ketat. Sama je lah. Jadi, okey, untuk sebab itu saya galakkan tajuk-tajuk ataupun kajian kamu ataupun tesis kamu ataupun projek kamu adalah berkaitan dengan simulation. Ataupun apa jua projek yang tak perlu masuk UiTM. Ada, macam contoh daripada IR Zainal, dia buat macam selepas ni selepas. Dia buat wind turbine harvesting energy untuk cas telefon. Yang tu tak perlu, itu buat kat rumah boleh. Pun okey juga design dia buat. Okey, itu contoh-contoh lah. Jadi apa jua yang boleh buat di luar lagi digalakkan. Jangan ditumpu sangat pada dalam ni. Sebab kamu 600 student, 600 pelajar. Kamu nak bergebut satu lab memang tak muat. Nak kena tunggu lagi, nak kena beratur lagi. Itu ada satu masalah besar lah. Okey, itu berkaitan dengan FYP punya topik. So, SEM ni saya diberi maklum yang dah boleh masuk UiTM, tapi kena complete 2 dos dan cukup tamat tempoh. Lepas tu boleh buat permohonan melalui supervisor kamu. Tak ada masalah. UiTM memang dah dibuka. Okey? Alright. Itu berkaitan dengan topik. Okey. So, secara overall, apa yang kamu perlu buat? Yang pertama sekali, register. Okey, download borang register, jumpa supervisor kamu, tajuk yang cun-cun, yang kamu rasa kamu boleh bawa. Jangan tajuk gempak-gempak, nanti kan kamu sangkut tengah jalan. Jadi, kamu kena tengok tajuk tu yang reasonable dan kamu boleh fulfill. Okey, so dah boleh okey, baru kamu ambil sign daripada penyelia dan hantar balik kepada saya melalui tadi itulah, gunakan e-future. Okey, sekarang juga berkaitan dengan registration, kita ada daripada SV daripada luar. Kita ada daripada UiTM Cawangan serta juga daripada College Engineering. Tak kira lah daripada elektrik, civil, kimia,
pun boleh. Sebab kita memang ada, kita punya bidang kita cover semua. Kalau civil tu kita buat statik. Kalau kimia kita banyak buat dekat mass transfer ataupun heat transfer. Kita banyak. Kalau elektrik kita banyak buat dekat dynamic ataupun control system. So kita mechanical ni serba boleh, kita boleh masuk mana-mana sebenarnya. Engineering adalah mechanical, semua sama. Cuma how deep, kalau nak pergi statik yang lebih detail-detail, pergi dekat civil. Itu statik. Kalau nak lebih kepada heat transfer, apa semua transfer, pergi dekat kimia. Itu dia orang. Macam tu. So kita cover semua. Alright. Kalau juga kamu ada supervisor daripada luar, contohnya daripada industri, daripada kilang. Okey, setakat ni kita belum lagi bagi main supervisor daripada industri. Kamu boleh ambil tapi sebagai pembantu penyelia ataupun pembantu supervisor, co-supervisor untuk industri. Belum lagi. Sebab kita ada borang, sebab benda tu mereka perlu masuk kepada sistem kita untuk access kamu. Sistem tu kita tak buka untuk orang lain. Kita semua internal sahaja. So untuk main belum lagi. Untuk industri kita tak ada. Okay, kita hanya main daripada UiTM sahaja. Okay. Itu yang pertama, berkaitan dengan register. Yang kedua berkaitan dengan logbook. Okay. So logbook kamu kena buat, hantar kepada supervisor untuk supervisor semak setiap minggu. Okey. So setiap minggu kamu kena update kamu punya logbook. Macam mana nak buat? Template ada dalam kat eFuture. Dia cakap tadi, logbook. Tu template dia. Gunakan je template tu. Kamu buat ni setiap minggu, dan di hujung nanti kamu perlu hantar. Nanti saya akan buatkan dia punya link untuk hantar di mana. Okey, hantar dekat eFuture juga, jangan risau. Semua ada dekat eFuture. Okey. Alright. Ni contoh, saya bagi kamu contoh semester lepas punya hantar. Okey. Bila kamu nak hantar nanti logbook, presentation apa semua, dia akan jadi macam ni tau. Dekat continuous assessment, kamu pergi continuous assessment, MEC 601, continuous assessment, pergi dekat assignment. Ini untuk semester ni lah. Kat saya belum buat lagi. Cuba kalau untuk sem lepas. Ni sem lepas Okey, ini final year project FYP submission. Dia dekat continuous assessment, assignment. Okey, kat sini. So dia akan jadi macam ni lah. Saya akan buat. Okey, sekejap dia buka. Okey, ni contoh. Tengok, kita pergi kepada saudari Lia. Macam nak sebut nama dia ni Alia. Alia. Lebih kurang lah. Saudari ni. Ada harakat. Okey, yang pertama upload logbook. Nampak dia dah upload logbook dia. Okey, lepas tu upload turn it in report. Dia dah upload turn it in dia. Okey. Lepas tu submit proposal. Okey, dia dah upload dia punya proposal. Nombor 4, paste your presentation link. Nanti kita tengok presentation link. Ini dia punya presentation link. Okey, YouTube. Okey. Last sekali adalah nombor kontak. Yang ni saya tutup. Nanti kan kamu kacau dia pula. Mana tahu, percaya sangat kamu ni yang ngurut orang. Okey. Contoh, nombor telefon kena provide. Tapi jangan risau, ini hanya untuk mata penyelia saja. Okey. Bukan orang luar. Jangan risau. Jadi maknanya tak adalah kamu punya nombor tu pergi dekat scammer, pergi dekat siapa-siapa ke, tak ada. Jangan risau. Dia datang kepada hanya panel sahaja. Dan juga mata saya. Saya akan merhatikan kamu. Okey. Itu berkaitan dengan penghantaran. Okey. Itu logbook. Proposal pun sama. So kamu perlu prepare proposal. Okey. Okey, proposal ni macam ialah
kertas kerja. Okey, dia akan cover untuk FYP 1, dia akan cover chapter 1, introduction chapter 1, chapter 2 literature review, chapter 3 sampai methodology. Sebab kamu FYP 1 kamu akan sampai preliminary result. Apa maksud preliminary result? Maknanya kamu dah run kamu punya eksperimen ataupun kamu dah run kamu punya logbook pula. Kamu dah run kamu punya simulation, dah dapat result. Bukan result detail. Result permulaan. Dah ada result. Maknanya kamu dah run sampai metodologi. Okey? So, maknanya bila kamu present nanti bukan sekadar proposal tapi kamu dah ada result. Okey? Jadi FYP 2 kamu continue saja result. Okey, sampai dapat fulfill the main result. Fulfill the objective. FYP 1 tak. FYP 1 sampai preliminary result. Kamu mesti ada result. Bukan sekadar proposal. Tak ada. Sebab preliminary result ada markah. Kalau yang tu tak ada, maka dia kosong. Okey? So, hati-hati Okey, FYP presentation. Okey, cara dia nak present adalah kamu buat video. Present proposal kamu. Okey, dan juga kamu punya preliminary result. Buat video, upload ke dalam YouTube. Bukan upload di YouFuture. Sebab YouFuture memang tak stabil. Jadi, saya tak galakkan kamu upload di YouFuture. Nanti kan hilang. Sama juga, doktor, saya nak upload dalam saya punya Google Drive. Jangan. Google Drive kamu pun hilang juga. Jangan. Sekarang ni yang paling konsisten adalah YouTube. YouTuber kan? Kamu buat TikTok relax je. Untuk dalam YouFuture pun memang tak boleh upload sebab dia punya file 100 MB je. So less than 10 minutes kot macam tu. Hello? Okay, ada. So sebab itulah memang kena provide link lah untuk YouTube. Dan YouTube tu senang untuk untuk semua orang access daripada Google Drive. Okay? Betul Salvi. Okey, satu lagi saya ingatkan, ni saya ingatkan di awal semester presentation sekitar 10 ke 15 minit sahaja. 10 ke 15 minit sahaja. Jangan lama-lama. Kamu bukan nak buat drama. Kamu nak present. Sebab sem lepas ada rekod sejam lebih. Saya tak tahu dia buat drama ke dia buat dokumentari, saya pun tak pasti. Okey, memang ada. Jadi jangan buat perangai. 10 minit cukup. Bukan seorang ramai. Kamu bayangkan kalau kamu pelajar buat, kamu bayang kamu okey, kita letak 10 minit je lah, 10 minit. Satu panel akan akses sekitar 10 ke 20 pelajar. Kalau 10 minit dia dah ada 100 minit tau. Sejam lebih tau. Sejam setengah makan popcorn dia tengok video kamu. Kalau sejam, seorang sejam, sampai besok subuh nanti baru habis. Jangan buat perangai. Ada, memang ada. Ada 3-4, bukan 3-4, ada berapa ramai. Memang ramai. Yang buat memang lama. Sejam lebih. Saya tak tahu lah. Ada Ada. Dah macam tengok Ini untuk makluman student kalau FYP 2 akan jadi benda yang sama juga. Saya cakap dengan panel-panel yang komplain, saya kata you boleh bagi sampai up to page limit je. Contoh memang limit 15 minit atau 10 minit. So memang dia berhak untuk bagi markah hanya 10 minit je. Jadi kalau baru sampai literature review memang sampai situlah markah. So sebab kami berdua orang dah cakap, dah state dah pada student, you kena buat 10 to 15 Apa tadi? 10 minit 10 ke 15 minit cukup. 10 ke 15 minit je. So memang dia orang berhak. Itu mempengaruhi tu markah tu. Saya pun kalau dengar lama-lama memang
Ni lah. Faham-faham je lah. Makan yang diberi tu tak adalah banyak. Okay, so kena ingatlah benda tu. Sebab panel bukan akses kamu seorang, ramai. Kalau dia buat sekali 10 orang, kalau seorang sejam, 10 jam. 10 jam daripada pagi sampai maghrib. Saya silap solat isyak pun baru habis baca. So jangan buat banyak 10 ke 15 minit sahaja. Okay, so upload ke YouTube, link dia baru pastekan ke dalam YouFuture. Macam saya tunjuk tadi tu Okay, macam saya tunjuk tadi, super senior kamu Alia ni buat, tengok. Nampak? Dia bagi link sahaja. Link sahaja. Jangan malu kat sini. YouFuture memang tak stable. Setakat ni lah. Kalau dia dah lebih power nanti, alhamdulillah lah. Setakat ni jangan. Ini berarti dah tahu. So buat macam ni je, hantar link macam tu je. Sebab Ya. so just hantar YouTube link je lah kat feature nanti ke masukkan benda submit. Nanti kalau panel nak tengok, dia akan paste lah, copy paste macam ni lah. Paste. Dah hilang. Dia dah delete. Sini kamu pandai, dah delete lah. Tapi tak apalah sebab dia punya dah ni kan. Tapi macam ni lah, paste sahaja. YouTube link dah tak ada dah. Okay, itu contoh Alright. Okay. So, dalam tu juga, dalam YouFuture, kamu kena bagi nombor telefon. So, jangan risau. InsyaAllah hanya mata daripada panel sahaja. Sebab yang dalam UiTM saja yang boleh akses. Dan yang mengajar sahaja yang boleh akses subjek ni. Bukan daripada luar-luar. So, hopefully nombor telefon kamu tak akan expose kepada tempat luar lah. Jangan risau lah. So, bagilah nombor telefon kamu. Sebab panel akan ada Q&A. Kamu meroyan je dalam kamu punya present. Panel tak faham, panel akan tanya. Dia akan call ataupun dia akan WhatsApp. Okay. So, kalau tak ada tu, alhamdulillah lah. Kalau ada pernah case, panel pening tengok kamu punya present, entah apa-apa, sejam pula tu, dia panggil sesi present dengan dia. Buat Google Meet panel dengan student sahaja. Pun ada. Itu maknanya, itu saya no comment, boleh, memang boleh. Itu dia buat separate session. Bukan saya kata tak boleh. Itu maknanya kamu present tak, entah ke mana ke, apa benda ke, panel tak faham ke, dia suruh present sekali lagi. Memang ada. So, pastikan kamu present tu, kamu present yang penting. Okey, persoalan ni timbul juga. Doktor, macam mana kata present yang okey ni? Saya rasa saya dah cantik dah tu. Present. Senang. Kamu present, kamu bagi kat kawan kamu. Kamu tanya dia, dia faham tak? Kalau kawan kamu pun pening, kamu ingat panel tu lagi pening. Senang. Betul dia senang. Tak pun kamu bagi kepada tak pergi jauh. Kan? Kawan kamu yang cukup tengok. Kalau kawan kamu rasa okey, dia faham apa kamu present, alhamdulillah lah tu. Okey, itu betul-betul. Okey. Assalamualaikum sir. Ya, waalaikumsalam. Just nak tanya, for some students yang saya kata tak dapat reach to UiTM ataupun tak dapat buat sesi pembelajaran dekat college. So semasa menjalankan FYP macam case saya jalankan simulation yang memerlukan software NSYS untuk heat exchanger. Okey, sekarang ni software tu kalau dekat UiTM kita dah ada license kan. So for some students kalau yang tak ada benda ni, boleh tak kita terus direct pirate je? Kita pirate ataupun direct ni lah, kira crack lah benda tu. Tak boleh. Tak boleh. Mhm. Kena saman UiTM. Jangan buat Okey, perangai. faham sir. Thank you. So, macam mana nak bolehkan dia? Saya bukan simulation. Macam mana nak bolehkan dia? Itu saya. Kamu Ada Yes sir? contact technician. Contact technician. Okey. Kita ada lab, kita ada technician kita. Biasa supervisor kamu tahu. Minta Mhm, dia okey. installkan. Sebab dia akan ada version yang boleh di-install. Dia akan guna Oh. direct daripada
Oh, okay. Thank you, sir. Macam tu. Kalau kamu suka kamu beli kat Shopee RM10, masa key in, kan? Ah, Jangan. Nanti kantor bayar. alright. Thank you, Suruh sir. kita punya supervisor, sorry. Suruh technician kita install. Should be no problem. Okay. Kalau pakai yang free student software boleh kan? Boleh, tapi Maksud boleh juga. Cuma kamu punya tu tak besar. Kamu nak buat yang besar-besar ke? itu heat exchanger itu actually saya belum bincang lagi lah dengan supervisor saya secara teliti, but dari segi apa yang saya nampak secara kasar memang boleh kata besar jugalah. Dia bukan maksud saya besar tu besar saiz. Complexity. Oh, complexity. Complexity kat sini saya cuba belum bincangkan lagi lah, but in terms of complexity tu selagi sebab kompleks pun lagi ni kan lagi bagus, since yang akan nilai kita nanti just semua panel-panel yang apa besar-besar kan, so I'm afraid kalau buat yang simple pun would be quite dangerous lah for some student, nanti kantoi pula kan, simple sangat. Dia bukan macam tu. Complexity maksud saya kamu punya benda tu. Detail. Agak kompleks lah, agak Okay, kompleks. sebab kalau untuk yang free version dia hanya sampai 100 ke 200,000 note sahaja. Okay. Tak banyak. Okay, kalau user untuk research dia lebih kurang bawah 1,000,000 untuk research. Faham. 1,000,000 notes. Lebih pada tu industrial punya. Itu dia punya license dia sebulan 30,000. Oh, faham. Okay. Alright, itu berkaitan dengan Thank you, sir. Thank you. Okay, ada soalan lain? Okay. Alright. Okay, kita pergi kepada presentation. Macam saya kata tadi, okay, kamu mesti ada preliminary result. Mesti ada. Dan upload dalam YouTube. Pastekan dia punya link dalam YouFuture. Okay. Dapatkan nombor telefon panel. Okay. Dan yang paling best adalah meet your deadline. Deadline kamu hutang dengan supervisor 3 Januari. Ingat 3 Januari. Semua kena settle supervisor. Itu last date tau. Okay. Sebelum pada tu lagi bagus. Okay. Hutang dengan saya 17 Januari. Sebab 18 Januari panel dah mula masuk. So kamu kena very be careful. Deadline kena meet. Kita tak ada extend. Sebab kalau kamu extend pun markah sama juga. Kita waktu kamu punya periksa macam tu, waktu final kamu pun kamu tak pernah ada extend. Memang tak ada. So di awal-awal SEM ni saya beritahu tarikh ni adalah tarikh kamu. Tak akan ada extend. Kecuali hal-hal kecemasan. Okey, saya takrifkan kecemasan di sini. Kecemasan melibatkan kematian, ahli keluarga yang terdekat, ibu ayah, adik-beradik, diri kamu. Mana nak tahu kan? Okey, na'udzubillah. Okey, kalau macam tu kita boleh benarkan extend. Okey, kalau yang kucing saya mati sir, janganlah gitu. Okey. So yeah. Assalamualaikum. Saya nak tanya berkaitan preliminary result ni. So if let's say for some student yang buat research, macam contoh saya buat research and then benda tu melibatkan redesigning of a system apa semua. So boleh ke saya punya, so of course saya tak ada result, any experimental result ataupun simulation kan. So for the preliminary result tu saya letak the new design of the redesignation tu semua boleh? Tak boleh. Boleh macam tu? Tak boleh. Itu adalah method. Kamu design adalah method. Oh. Kamu redesign, kamu mesti retesting. Setiap redesign Maksudnya retesting. Betul tak? Okay, maksudnya saya boleh as for the result saya boleh recalculate untuk dia punya efficiency, consider boleh kan efficiency of the system. Retesting. Contoh Semua redesign semua kena retesting. Retest balik. retesting. Betul tak?
Okay. Yalah, kalau design tu, design adalah method. Kamu jangan salah faham Design adalah method. Kamu design lah kod mana pusing-pusing sekalipun, kamu kena test balik benda tu efisien atau tidak. Betul tak? Kan? Atau efisiensi dia bagus atau tidak. So, kamu kena test. Itu yalah, maksud saya dapatkan keluarkan result dia dulu. Adakah dia optimum atau tidak? Nombor 2. Itu FYP 2 ni cerita. Dr. Salbi duk tengok nanti. Zaman saya preliminary result. So untuk if let's say macam saya punya sistem okay, saya buat research pasal which is the system does not exist yet currently in Malaysia, tak ada wujud lagi. So untuk boleh tak result saya tu based on calculation yang saya buat untuk buktikan apa-apa method yang saya guna ke, ataupun saya punya result tu based on calculation, tapi calculation tu saya collect data from daripada luar lah. Tak boleh. Tak boleh juga. Itu adalah literature review. Itu belum result kamu sebenarnya. Itu belum sampai result pun. Oh, I see. Result kalau kamu bukan daripada kamu punya, itu literature review. Kalau kamu nak kira macam mana kamu nak design tu, itu adalah method. Result adalah kamu test benda tu. Elok tak elok? Contoh structure, kamu buat bangunan. Takkan kamu nak stretch panjang pendek? Tak. Load, wind, test. Oh, okay. Test macam tu. Okay? Dia sampai result, preliminary result. Sebab kamu nak tulis thesis, lama, ambil masa lama. Bukannya seminggu kamu siap satu thesis, tak. Satu semester. Jadi kamu kena siapkan yang sekarang sampai result. Okay? Okay, faham sir, thank you. Alright. Okay, ada soalan lain? Ada doktor nak tanya. Boleh. Saya punya supervisor, dia kata macam saya punya tajuk boleh buat secara simulation. Tapi dia kata lagi elok kalau dapat akses kepada lab dalam UiTM under institute IISM. So kalau nak masuk ke dalam dan masuk ke lab tu, ada macam cara nak masuk ke? Kena isi borang ke? Kena buat permohonan ke? Tak apa, kamu pergi ke supervisor boleh settle lah. Sekarang mudah. Sebab supervisor suruh tanya kepada ni. Dah boleh masuk. Okay. Kepada FKM. Saya cuba jawab kan, boleh? Boleh Dr. Salbi. Okay, so this is based on FYP 2 lah, but I guess it would be the same for FYP 1 lah. What I was informed that untuk lab, kalau di dalam ini saya tak pasti institute, I don't think institute di dalam UiTM tapi bukan di faculty, mungkin ada platform lain yang itu you ataupun you punya SV kena check. Tetapi kalau untuk lab-lab di faculty di tempat kita lah, faculty kita tu ada sistem yang saya siapa nama tu, assistant engineer tu, Encik Amran tu inform student kena isi online untuk booking. Dan perlu diingat sebab capacity sekarang ni, esok saya pegang keadaan sekarang tau. Saya tak pegang yang kata boleh face to face 100% dah ni balik. You all ada about 600 kan? Let's say lah half of you is doing experiment based ke ataupun nak guna dalam ni. So you'll be around 300 students FYP 2 nantilah kan. So lab capacity yang saya difahamkan sekarang adalah like 50% sahaja. Jadi di situ perlu difikirkan, sebab saya nak cakap benda ni towards the end of the session sebenarnya. Perlu difikirkan, perlu diplan dengan SB. Kalau nak guna lab tu kena dah plan dah sekarang ni bila nak guna. Itu satu. So menjawab pertanyaan siapa tadi tu kalau dalam faculty memang ada sistem diorang lah bangunkan. Saya tak ingat, nanti saya bagi link lah. Saya boleh bagi link nanti kat dalam group Telegram kot. Tetapi yang institute contohlah macam Mitrans ke dalam UiTM tapi bukan faculty, itu saya tak pasti. Yang tu mungkin you kena tanya dengan PIC kat institut terbabit. Boleh? Faham. Itulah ceritanya. Okay. Terima kasih Dr. Sabia. Sama.
Ini kita dah pergi kepada deadline tadi. So kita proceed kepada workshop. Okey, setiap Rabu petang kita akan ada workshop. Kita mulakan mukadimah dia minggu depan dengan entrepreneurship FYP 1 daripada Encik Muhammad Nuzaki. So minggu depan kita ada setiap minggu hari Rabu. Cuma bila tarikh tu saya tak confirmkan lagi sebab tengah keluarkan surat untuk penjemputan penceramah tu lah. Takut-takut dia bertukar-tukar. Okey. Tapi setakat ni minggu depan kita ada entrepreneurship dengan Cik Nuzaki. Okey. So setiap Rabu kamu akan ada sesi FYP 1 lah. 2:30 petang. Setiap minggu. Dia tak lama, saya rasa dalam 4-5 minggu ni je, lepas tu kita dah. Sebab yalah kena bagi juga guideline macam mana nak buat kan. Jadi last kali kamu akan jumpa saya yang pertama ni dengan yang last kali. Last kali proposal writing techniques. Kalau tak ada siapa yang buat, saya akan bagi talk tu lah. Kalau tak ada, mungkin akan ada daripada penceramah lain yang akan bagi guideline macam mana nak buat proposal. Okey? Boleh Okey, itu untuk workshop. So senang cerita, setiap Rabu petang ada sesi bersama FYP. Okey? Habis. Ada soalan? Tak ada soalan ke? Boleh saya Silakan Dr. Sami. menyampaikan pesanan. Silakan. Okey. Ini situasi yang saya nampak lah nanti bila FYP 2 sebab you all lagi ramai. Jadi saya ni lagi takut sebenarnya. Sebab nanti FYP 2 you all akan jumpa saya lah. Sebab FYP 1 ni kan, saya nak cerita lah, walaupun saya rasa Dr. Zainur dah cakap berpuluh-puluh kali dah pun untuk make sure ada preliminary result. Tetapi bila saya terima, bila di dalam FYP 2, yang saya nampak semua tak settle lagi. Ini saya nak beritahu keadaan sebenar saya insist kalau boleh mintalah supervisor tu walaupun dia kata boleh balik semuanya, tetapi berdasarkan apa saya cakap tadi yang kawan tanya pasal lab tu, itu adalah keadaan yang student patut tahu. So kita tak nak menyusahkan semua orang lah, sebab kalau especially ini saya nampak lah whatever yang involved maybe in a process materials maybe ataupun yang manufacturing processes, if you do experiment, if you do lab, if you do masuk lab lah. So saya cuma khawatir nanti bila towards the end tu you nak kena tengok you punya specimen you, semua orang akan bottleneck dekat lab strength. Itu yang saya takut benda tu akan jadi. Katalah 300 orang pun pening jugalah. Ditambah kapasiti yang sepaham saya lab adalah 50% je. So nak masuk lab semua macam memang akan disaring, memang akan dipantau lah mengikut SOP untuk COVID. Thus kami memang kalau boleh memang minta lah on the simulation, maybe on the literature critic atau project based literature critic. Nanti you akan tahulah, Dr. Zainur akan explain on that type of FYP. We had also memberi explanation juga kepada supervisor sebenarnya. Cuma diorang ikut-ikut tu tak tahulah. But yang saya nampak, saya khawatir lah kalau kata semua nak balik buat eksperimen, yang nanti akan sangkut ke FYP 2. Itu keadaan realiti yang saya nampak lah. Saya memang jenis orang yang berfikir susah lah. So kita tak boleh nak sangka baik je. So kita nak sangka yang sangka buruk. Where kalau semua orang nak kerja balik buat eksperimen, nak guna bengkel, nak guna lab, semua akan jadi jam kat situ. In the end, nanti student akan sangkut. So bila presentation takut tak dapat deliver. Itu yang kalau boleh tak nak lah. So untuk sesiapa yang memang tajuk ni memang tak boleh lari pun daripada eksperimen sebab based on you punya SV punya expertise. Saya advise, saya minta sangat untuk you kena expedite you punya kerja you masih FYP 1. Jadi
macam tadilah preliminary result ke apa ke, sebab it's not easy to do eksperimen sebenarnya. You kena macam masak kuih jugalah. Kalau masak nasi pun banyak kali you nak kena try kan. Bukan you try sekali boleh masak terus. So benda tu akan terjadi. Jadi you kena plan bincang dengan SB baik-baik, and then if you ni you try tanya on the punya schedule. Kalau boleh masuk lab FYP 1 lagi bagus, saya lagi galakkan supaya bila nanti selagi you tak gerak, selagi you tak buat, you akan rasa benda ni semua boleh postpone FYP 2. Nanti apa akan jadi bila FYP 2, benda ni saya ulang balik lah nanti cepat FYP 2. Ramai tak boleh habis. Dia tak boleh habis kerja dia tak boleh habis, dia minta extend. By the time minta extend tu, itu akan menyusahkan kami lah sebenarnya, sebab tak ada masa untuk you kena ingat 600 nanti akan FYP 2. You akan sama juga kena ada yang sesi presentation pasal FYP 1 ni. Kami nak gather markah, kami nak upload markah. Itu akan ambil masa lah, walaupun student nampak macam banyak je masa lagi kan. Tapi untuk kami yang arrange ni, kami perlu masa untuk arrange upload semua markah, untuk check balik markah-markah awak supaya tidak salah. So saya memang insist untuk yang ramai-ramai 600 orang ni supaya you expedite kerja buat masa FYP 1. Kalau you tak buat, nanti you cuti pun you berjimba-jimba bersukaria. You rasa siap lah, cukup je masa 14 minggu FYP 2 lah. Tak. Benda tu saya dah nampak dah masalahnya. Nanti saya sampai 2-3 pagi tidur kena melayan student yang banyak nak bertanya lah apalah. Nak minta extend, masa tu memang susah lah sebenarnya. Boleh Boleh. InsyaAllah. Student, walaupun nampak terasa terpressure dengan saya, tapi saya rasa baik pressure sekarang daripada pressure nanti bila nak grad. Ada for your information, last semester 352 students, we have about maybe like 12 students extend, and those students are not students yang pointer 1, point 2, tak ada. Semua some of them, I think only one kot yang less than 3 pointers GPA. So the rest are 3 pointers lah. So it's very, orang kata unfortunate lah untuk you extend semata-mata sebab you tak dapat siap ke FYP. Okay? And lagi satu, sorry cakap sikit lah. Please, if you have any problem, sebab this thing happen dekat FYP 2, FYP 1 mungkin orang rasa okay je. But kenapa yang banyak yang minta extend ni? Sebabnya dia ada masalah depression lah. So minta tolong kalau you rasa ada tekanan di situ, tak mampu nak buat, please contact your PA. Penasihat akademik dan juga counselor UiTM ada. So you boleh orang kata boleh detect awal adakah penyakit tu perlu on medication atau tak. Ini hakikat yang tak dapat larilah bila ODL ni. Tu je lah pesan saya, supaya kalau ada rasa-rasa ada ada elements of mental health problem, mental health issue, sila orang kata try to overcome it as soon as possible. So otherwise you akan sangkut nanti bila FYP 2. Okay? Tu je pesanan saya. Okay, terima kasih Dr. Salbi. Alright. Okay, macam saya tunjuk dekat slide saya ni, ada 3 pelajar yang masih menyayangi saya. Dah 3-4 sem dah. Jadi itu FYP 1. FYP 2 lagi ramai. Jadi jangan tergulung dalam, bukan kata-kata lah, tapi kita masing-masing. Saya tak tahu kamu tak tahu saya. Kita tak tahu kita punya latar belakang macam mana. Saya tak tahu macam mana kisah hidup COVID macam mana, saya tak tahu. Wallahualam. Jadi plan awal-awal, jadikan dia yang terbaik lah. Susun elok-elok supaya jangan sampai kemudian hari nanti kita lagi masalah. Okay, sebab tu kita streskan di awal-awal semester supaya kamu lebih bersedia dan cepatkan siap. Okay, alright. So, saya baru buka chat daripada Wan Ahmad Balia. Okay, dia tanya, since dalam jadual saya tengok ada kelas SYP,
Dalam kelas tersebut, adakah lecturer akan mengajar cara penggunaan software tertentu? Tidak. Kita akan ajar secara general. Sebagai contoh, macam saya buat ni, ini adalah bengkel-bengkel dia. Ini workshop ni. Okey. Ini adalah apa yang kamu perlu buat semasa FYP. Okey. Kamu kena sama ada kita akan buat briefing contoh macam ni, entrepreneurship. Okey. So ini adalah peluang kamu buat FYP secara entrepreneurship. Mana tahu bila kamu grad, kamu boleh jadikan dia sebagai satu sumber pendapatan. Itu salah satu contoh lah. Dan juga literature review, macam mana kamu nak buat kamu punya thesis. Design of experiment, macam mana kamu nak buat kamu punya metodologi chapter 3. Okey. Chapter 4, organize data and result, preliminary result, itu chapter 4. Kita akan buat yang tu, bukan direct kepada software-software tertentu. Itu adalah kepakaran supervisor kamu. Perlu diingat, kamu FYP bermakna kamu dan supervisor. Supervisor kamu ada kepakaran dia, dan kamu menuntut kepakaran supervisor kamu. Itu kepakaran. Jadi itu kita panggil satu yang dia akan deliver kepakaran dia kepada kamu, dan kita tak boleh buat secara mass lecturer macam tu, tak boleh. Tak boleh kelas buat banyak, tak boleh. Itu kamu menuntut one by one. Sebab tu gunakan waktu FYP ini sebaik mungkin supaya kamu boleh ambil manfaat sebaik mungkin. Okey? Boleh Wan Ahmad Balia Okey. Alright. Dino tanya, lepas settle bahagian register, apa perlu saya buat? Okey, lepas buat register, terus contact supervisor. Bukan terus contact, maksud saya lepas sign tu, dah keep in touch. Kamu kena jumpa dengan supervisor kamu sebaik mungkin, setiap minggu mungkin. Sebab kamu nak cepat. Okey? Sebab benda ni kamu ingat apa, setahun 14 minggu tu ingat lama kan? Sekejap je, pejam celip, pam, habis. Sekejap saja. Terus jumpa supervisor, apa perlu saya buat? Sudah semangat dah ni. Semangat dah ni. Jadi pergi jumpa dia, cakap dia apa perlu saya buat. Okey, next step saya. Sebab supervisor dia lain. Okey, ingat FYP adalah kamu dan supervisor kamu. Saya akan guide sahaja secara general. Hujung nanti result dia saya kutip. Apa antara kamu dan supervisor kamu, itu kamu berdua. Okey? Kamu nak absorb macam mana sekalipun, kamu nak belajar dengan dia macam mana pun, pakai software tu, software ni, apa semua, itu kepakaran supervisor kamu. Saya pun tak sampai tahap. Bukan, saya tak sama, bidang lain-lain. Okey. Sir, apa perlu dia buat jika QSP dari industri? Boleh ambil dia, isikan nama dia dalam masa pendaftaran nanti. Masa pendaftaran tu dalam Google tu, dia tulis dia dari mana. So kita akan appoint bagi dia offer letter. Kita appoint dia sebagai co-SV. Kita ada surat penghargaan lah. Macam tu. Okay. Macam mana saya nak tahu pendaftaran saya berjaya lepas upload Google Form? Dalam Google Form tu, dia ada patah balik ke email. Kalau kamu dapat email, berjaya lah tu. Setakat ni Google Form stable lah. Berbanding U-Future memang ke laut lah. Tak tahu dia berenang ke tepian entah bila, saya tak tahu. Tapi setakat ni untuk Google Form biasanya dia okey. Jadi bila kamu dapat balik reply email tu, sebab bila kamu masukkan email dia akan reply balik. Jadi kalau dapat tu, mana berjaya lah tu. Kalau tak dapat tu, line kamu problem lah tu. Okey. Kita orang takkan pilih-pilih kata salah tau you all punya tajuk sebab tak ada masa pun. Itu satu. Saya tak faham lah. Saya tak pasti soalan tu adakah technically Google Form berjaya ke tak tu sebab tu ataupun sebab tajuk. Kalau tajuk kita orang memang takkan tapis ke, takkan apa ke, but provided that you explain lah bagi sinopsis tu. Dengan tulislah tajuk tu lengkap ayat, jangan ayat tergantung.
So itu je lah. Itu setuju. Jangan lupa. Okey. Dino tanya lagi. Doktor, kalau buat mechanical design, macam mana dia punya preliminary result? Adakah perlu fabricate siap-siap semasa FFP 1? Okey. Fabrication adalah method. Result, chapter 4 adalah result. Kalau kamu buat mechanical design ni, kamu mesti test. Takkan kamu design kamu tak test. Tapi macam mana kamu nak tahu design kamu tu betul? Contoh saya bagi kamu. Okey, kamu buat rumah. Macam mana rumah kamu tahan? Kamu mesti kena buat dia punya loading test, kena buat dia punya fatigue test, kamu buat dia punya stress analysis. Test dia tu lah yang kita nak tahu dia punya result. Tapi saya tak tahu apa benda design kamu buat. Tapi setiap design mesti ada test. Okey. Sorry tanya. Nak kena tahu juga awak punya mechanical design awak yang kata nak buat tu, dia sampai prototype ke ataupun dia just like a detail design ke? But walaupun detail design sekali pun you tak fabricate benda tu, dia ada method-method yang you kena test lah. Maybe macam mana saya cakap you have to do the FEA lah, tu satu. So what you can do, maybe you can compare the result from as of this is for preliminary result macam katalah you buat bentuk tu bulat, orang lain buat bentuk 4 segi, tapi you try guna dia punya force ke apa yang sama untuk buat FEA, ada some calculation ke apa, and then you try to test on your CAD model and you see adakah the value, is it accordingly ke atau apa ke jauh berbeza dengan previous data. Itu pun boleh. But kalau katalah you nak buat sampai up to bukan prototype, produk lah, macam subjek design 1, design 2, tapi itulah you all punya tak fabricate kan. So kalau design 1, design 2 yang sebelum COVID ni, diorang kena fabricate. So kalau you nak fabricate, this the for me lah, I expected if I will expect to have a sort of like a prototype that you had test on the function. Jadi tak jadi tu tolak tepi, but then you have to show dia punya what are the tests that you buat pada that prototype. Conceptual ataupun functional test lah. Boleh faham? Boleh ke? Boleh ke Dino? Mana Dino? Boleh ke? Menjawab ke tidak? Saya again kita kena tengok. Up to level mana tu yang nak tu sebenarnya. Dino ada ke? Pening. Pening? Okey, dia macam ni. Dino, kamu kena ingat. Nak tanya sir. Sekejap. Saya jawab si Dino dia kejap. Dia tengah pening. Okey, Dino, kamu kena ingat mechanical design, kita ada subjek mechanical design tau. Jangan samakan dia dengan projek tahun akhir. Dia dua benda yang berbeza. Projek tahun akhir kamu kena buat testing. Sebab kena pastikan, dia bukan kata dia safe atau tidak. Dia kamu kena pastikan apa test yang kamu nak capai. Okey, kalau macam design, kamu ada guna kamu punya law ataupun kamu punya, bukan teori, law of function. Dia adalah function mengikut piawaian tertentu. Kamu tak boleh design di bawah piawaiannya. Itu design. Beza dengan FRP. FRP kita tak ada piawaian. Kita hanya buat dia punya fundamentals ataupun dia punya basic functional. Kena bezakan. Itu nanti kena tanya dengan supervisor lah. Dia akan detailkan lagi. Jangan risau. Okey. Siapa tadi yang tanya soalan Silakan. Sir, Ya, boleh. saya just nak tanya, contohlah kalau kita boleh ke buat case study on how to improve injection molding punya quality. So kiranya projek tu tak ada simulation. Dia just study on tentang dia just buat case study lah. Saya risau kalau semua projek kena ada simulation. Okey, sebab tu kita ada systematic literature review. Itulah benda dia. Tapi dia ada result tau. Okay. Sebab
Dia jangan takut lah. Dia macam mana yang systematic literature review you akan tahu in detail. But it's actually for us it's for saya lah, it's lagi difficult tau, because you have to ada skill untuk extract the information at apa yang orang dah tulis, and you have to try to relate. So you akan banyak baca. So yang about case study ni memang you punya preliminary result adalah you have, for me saya rasa you have to baca so many case study dan you have to compare with apa yang apa yang di tempat lah, sebab case study ni basically dia ada fokus kat satu-satu tempat kan. Saya tak pastilah bengkel ke apa ke kan. So kena tengok view apa tempat case study awak dengan apa yang literature review on maybe similar tempat lah. So that could be your preliminary result. Dia jangan preliminary result ni, sebab when we talk about FYP, banyak macam you cakap tadi, kita orang ada 100 lecturer dan lain bidang. Ya, macam saya ekonomik, orang tak faham apa kan. So could be something on that output dia could keluarkan guideline ke ataupun layout of apa benda lah. So different tak boleh sama. Macam kalau bila cakap dengan mechanical design, lain dia punya preliminary result dia. So do not worry on that. Your SB should know what you must achieve. It's just that you have at least macam you dah start to ada sikit-sikit view, bukannya tak tahu apa masa FYP 1 ni. It's not on buat proposal je. Boleh Mimi? Okay, Mimi. Okay, boleh. Thank you. Okay. Saya tambah sikit Mimi. Dekat kamu kalau kamu buat case study dia punya journal kamu nak kena ada reference rujukan reference 100 lah. Bukan sikit lah, 100. Okay. Setuju. Okay, thank you. Okay, kita patah balik kepada chat. Selepas Dino tadi kita dah ada daripada Ahmad Faiz. Untuk coding, test run code boleh kira sebagai preliminary result ke? Boleh. Itu kita panggil sebagai numerical approach. Memang ada. Sebab coding adalah kamu buat algorithm, new algorithm. This is a one method. Algorithm is a one method. Result daripada this method is kamu kena validkan, dan itu kita panggil sebagai result. Betul, memang ada. Jangan risau. Okay? Jangan ambil bulat-bulat je apa yang ada terus pakai Kena test dulu lah validation dia. Okay? Alright, daripada Idham Daniel. Sir, SB saya suggest tajuk saya tu in pair. Then saya dah jumpa lah pair yang berminat untuk buat sekali. Jadi untuk submission nanti ada apa-apa yang berbeza ke? Okey, soalan tu lebih afdal ditanya kepada SV kamu. Sebab dia memang pair, bidang yang sama, fokus dia mungkin berbeza, skop dia berbeza. Dia tak sama. Jadi kamu bincang dengan supervisor kamu. Dia bukan maksud dia tajuk pair tu kamu buat benda sama. Dah. Skop dia berbeza, skop. Area dia tu berbeza. Mungkin bidang sama. Itu nanti lebih afdal kamu tanyakan kepada supervisor kamu. Okay, boleh tak? Saya mencelah pula, banyak pula. Okay, macam contoh saya basic previous lah sebelum COVID, saya punya area adalah ergonomik using EMG. So EMG tu dia sensor yang lekat kat badan manusia tau. So saya memang akan pair kan student saya, sebab satu kali nak pasang sensor tu dah ambil masa. Jadi saya suruh contohlah student A dia pasang dekat bicep lah, contoh masa bicep. Dan student B maybe dia akan pasang dekat masa yang dekat forearm. Saya tengok apa nama dia, flexor something lah, carpal ni something macam tu. So memang dia akan pair. Kerja tu sama, cuma maybe in terms of tajuk it could be a bit different. So tak ada masalah, sebab nanti bila result tu akan definitely lain. Tu yang macam Dr. Zainul kata, different area nampak macam sama. Macam student saya sama je kat badan orang tu, tapi satu tu masa dekat upper arm, satu tu masa dekat forearm, dekat tangan kita lah, forearm. So dia akan ada different literature review, different result. Dia tak boleh sama. Walaupun nampak macam sama. Okey tak?
kena tanya your SV. Dia punya scope tu it has to be a bit different lah. From A dengan B akan ada sedikit, akan ada perbezaan. Discuss dengan SB. Alright, tu daripada Idham Daniel. Okay, saya dah bagi attendance. Sign. Tadi tiba-tiba mencanak terus partisipan. Okay. Hai. Ada persoalan lain? Attendance tak boleh isi lah. Tak boleh isi. Dia kata dah tutup. Attendance tak boleh isi. Dia kata dah tak boleh lah. Oh, jap. Dah tak accept respon lah tu. Ya. Oi, buat attendance tak menyabar masing-masing. Betul lah cakap. Tak boleh isi. Attendance tak boleh buka. Ya. Sekejap. Sebabkan dia dah wajib. Okey, setting. Mana setting ni? Hai. Okey. Dah. Boleh? Dah boleh Okey, dah boleh doktor. Thank you. Dah boleh dah doktor. Ye. Okey, ada persoalan lain? Assalamualaikum doktor, saya nak tanya. Salam. Boleh. Mengenai YouFuture punya announcement, sebab ramai kawan-kawan saya termasuk saya punya announcement dekat YouFuture tu tak update lah doktor. Tu saya cakap pada kamu tu. YouFuture memang ada problem. Sebab tu kita tak bergantung sangat, tetapi kita gunakan lah sebab dia daripada UiTM kan. Tak pakai nanti kan UiTM mengajuk pula kat kita. Tapi kena pakai. Okey. Apa jua yang Announcement rasanya dalam Telegram kot. Lebih updated tak? Kan Dr. Zainal? saya boleh update dua-dua sekali. Kalau apa Ha-ha. yang saya update dekat YouFuture, kalau tak sampai saya akan update dekat Telegram. Jangan risau. Bahagian-bahagian tu Tapi on the assignment tu memang kita orang guna platform tu supaya senang kita orang trace dan data tu memang simpan lah. Macam kami senang nak check balik dan access YouFuture tu hanya internal saja. So security of you punya data and you punya ni untuk orang plagiat tu it should not be an issue lah. That's why we use the YouFuture. Satu lagi, bila kita pakai Telegram, bila komen dah masuk, dia dah naik ke atas. Alah, kamu tahulah kita kan, alah, Malaysia netizen Malaysia. Doktor nak lagi, padahal kan dekat atas tu. Dia scroll di bawah je. Biasalah, kamu macam tak biasa. Doktor kita gunakan juga YouFuture. Kan? Dia scroll atas-atas tu memang tak ada. Semua nak ke bawah je. Biasalah. Tak jumpa. Alright, ada soalan lain? Sementara kawan-kawan tengah mengisi. Okey. Macam tak ada putus-putus. Woi, nama admin. Ini baru ni. nak tanya yang contoh macam kita buat admin tu result kat dalam betul-betul. Saya tak faham. Tag. Lagi bagus. Okey, sementara admin tengah menaip tu, dia kalau bahasa Facebook kita panggil mimin. Sementara mimin tengah menaip tu, ada soalan lain. Semua okey ya? Sekarang dah week 2 kan? Betul. Ada beberapa minggu saja lagi you kena ingat you ada, kalau saya memang saya bajet lagi 10 minggu je ada ni untuk you buat submit. So jangan lupa lah sebab nanti you akan ambil subjek-subjek yang you rasa walaupun tak ada exam tapi subjek part 7, subjek part 8 ni adalah subjek-subjek yang banyak mengambil masa lah nak buat. Sebab dia 100% coursework. So itulah sebabnya you kena plan awal-awal. Yang jadi isu budak extend lah Sam, saya beritahu lah FYP 2, FYP 1 nampak macam tak ada masalah memang. FYP 2 ni masalah mistik je lah, masalah
hilang. Call tak angkat apa. Lepas tu bila tanya, depressed tapi tak nak cakap. So sebab tu saya kali ni saya cuba nanti saya akan share lah counselor punya ni, punya nombor phone dan apa yang you patut buat lah. Dan kali ni semester ni kami memperkasakan PA. So most probably kalau ada apa maybe boleh kalau FYP 2 akan contact saya akan forward kepada PA lah. FYP 1 mungkin Dr. Zainul tak tahu mungkin cara lain ke apa saya tak pasti. Tapi kenalah kalau tak macam saya pening 12-13 orang minta extend tau. So pening lah sikit saya. Saya pun tak tahu betul ke tak. So please apa-apa yang paling penting memang kena plan at early FYP 1 ni untuk buat kerja-kerja yang sepatutnya lah untuk projek. Jangan hanya plan, try to execute as much as you can dalam FYP 1. Campur cuti semester. Okey. Kita masuk kepada soalan daripada chat Okey, daripada Gabriel. Dia kalau bahasa Arab kita panggil Jibril. Tapi dalam bahasa Inggeris kita panggil Gabriel. Okey. Daripada Gabriel. Gabriel. Betul. Okey. Project Arduino, coding and fabrication. Pakai coding as result ataupun final fabrication. Okey. Arduino IoT. IoT kamu kena tahu sama ada kamu buat coding ataupun kamu just pakai sahaja. Okey. Sebab Arduino hanyalah put in value. Kalau put in value, dia bukan kamu punya betul-betul result. Okey. Kalau kamu buat coding, lain cerita. Coding kamu buat algorithm tau. Algorithm tu mathematical modeling. Bukan Arduino yang kamu just pakai software, masukkan apa benda yang ada pakai. Bukan. Okey. Kalau kamu nak pakai Arduino boleh, tapi kena buat testing. Apa benda yang kamu nak testkan dia. Kalau setakat untuk result saja, semata buat coding dia, put in macam buat Lego tu, itu bukan lagi result. Boleh Gabriel Okey. Okey. Assalamualaikum, Doktor. Sila. Okey, kalau yang borang FYP tu yang ada synopsis tu, kita tak isi lagi, tapi kita tengah bincang-bincang dengan lecturer. Lepas tu kita nak tukar ke lecturer lain. Boleh tukar ke kena isi borang special ke apa ke? Sebab kita tak isi lagi benda tu. Kamu nak tukar supervisor? Supervisor dah sign belum? Belum. Kalau belum sign tak apa. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey, kita patah balik kepada mimin kita. Kalau kita run software dan result yang kita dapat tu kira preliminary result ataupun result? Adakah itu preliminary result atau result? Preliminary result tu result lah. Dan ada guideline tak untuk setkan FYP 1 atau kena refer SB? Susah soalan mimin ni sebenarnya. Okey. Apa dia? Yang second part tu, soalan kedua apa dia? Guideline? Ada guideline tak untuk siapkan FYP 1 atau kena refer SB? Okey, macam ni saya satu-satu saya cuba jawab apa yang ada dulu lah. Saya pun tak faham persoalan ni. Kalau kita run software dan result yang kita dapat tu kira preliminary result atau result? Okey, software tu adakah kamu plug and play? Maksud saya macam kamu just gunakan macam Arduino banyak plug and play Itu kena ingat. Kalau plug and play, kamu dapat test run, itu belum result. Tak cukup, sebenarnya tak cukup. Okay, so kamu kena buat functional test. Okay, bila kamu dah buat on, kena buat functional test. Macam mana functional test tu? Refer SB kamu. Dia testing. Kamu kena buat benda tu belum kata betul atau tidak. Sebab kamu, kalau nak kata kamu punya design tu betul, kamu kena ada refer kamu punya, kita punya standard. You must meet the standard. So, bila kamu tak meet the standard, it's not design, it's research. Kena faham konsep tu Okay. Nombor 2, ada guideline untuk siapkan FYP 1. FYP 1 guideline mostly 50% datang dari supervisor. Sebab kamu kena ingat, dia adalah kepakaran
supervisor. Lecturer lain. Perkaran saya lain. Perkaran saya power plant. Kalau kamu masuk Arduino kat saya pening. Tapi kalau kamu cerita pasal power plant kat saya, meh. Lain cerita lah. Saya cerita boiler, saya cerita sistem turbine. Apa semua saya boleh cerita lah. Kamu nak cerita kamu punya ni pun boleh. Lain bidang. Ada yang kepakaran macam Dr. Salbi. Dr. Salbi ergonomik. Dia buat torsion apa semua. Cerita torsion kat saya pun tak tahu. Lain, kepakaran lain-lain, tak sama. Okay, so refer SV. Aiman, soalan Aiman. Nak tanya, SV kita memang tahu kan pasal kena ada result ni? Memang tahu. Semua tahu. Sebab dia nanti dia akan isi, dia akan jawab assessment tu. So sepatutnya memang dia tahulah. Dan benda ni bukan baru semester ni je kita suruh kan, betul tak? Dah lama dah. Markah daripada SV, markah daripada panel. Sama, portion dia tu sama. Okay, yang tadi kalau experience saya lah, kalau saya jadi panel untuk yang tadi tanya pasal apa tu? Programming tu macam kalau macam Dr. Zainul kata tadi tu macam kalau guna Arduino tu macam plug and play macam tu, saya expect benda tu di dalam satu dia dijadikan satu application, bukannya hanya macam pasal lepas tu you nak test apa tak tahu. Dia contoh macam you nak buat something yang guna contoh macam apa tu yang kolam ikan tu dia basuh sendiri ke apa, dia bersihkan sendiri kan, self sustainable kolam ikan ke apa tu. So dia ada guna sensor tu, dan itulah yang kata functional test tu kena ada. Functional test dia memang boleh membersihkan kolam ikan tu, ataupun at a certain time dia akan trigger alarm ke bunyi ke yang kata kolam tu dah kotor. I think that is a functional test. So yang macam plug and play mesti ada those kind of result lah. Bukannya hanya coding tu sahaja. Itu sepaham saya lah. Kecuali kamu buat algoritma baru. Algoritma baru biasanya kita pakai MATLAB ataupun C++. Okay? Programming kan. Okay, ada soalan? Okay, daripada Fikri Haziq. Sir, untuk co-SV dari industri, apa yang perlu dibuat untuk pendaftaran SCO-SV? Kamu kena masukkan detail dia dalam borang. Ada borang pendaftaran kamu kan ada co-SV, isikan nama dia. Dan juga masa hanya tu je. Dalam Google Form pun ada bahagian di portion untuk co-SV. Kita tak adalah minta sampai resume. Tak adalah. Kita beri nanti akan keluar surat as a ni lah co-SV. So dia orang ni co-SV ni dia kalau daripada industri ni dia tengok juga, dia ada juga ada reason lah juga. Ada yang mungkin kalau dia nak apply IR ke, so those kind of thing tu dia akan maybe part bawah service apa nama dia tu ni Dr. Zainul? Community service. Community service, yes. So apa yang diperlukan maybe hanya surat penghargaan daripada kami lah. So tapi kami tak adalah sistem kata macam dia kena masuk detail dia punya apa resume macam tadi tu. So kebiasaannya we appreciate them. Kalau you punya projek dengan industri ni, kita macam saya rasa macam untuk kita point dia supaya untuk student senang kalau nak akses keluar masuk ke tempat industri tu ke, ataupun let's say you nak menggunakan data-data dia, itu yang datangnya peranan co-SV daripada industri. Untuk jalinan collaboration lah. So tak ada apa-apa, menjawab tu tak ada apa-apa yang you kena submit pun. Nama dia yang betul, maybe IC kot kalau nak, maybe jawatan dia. Okay. Alright, so kita dah ada lagi tinggal 5 minit. Okay. Last soalan. Last call. Lagi 5 minit lagi ni. Last call. Yang sebab kita tengah tunggu kawan kamu tengah isi attendance kan. Dah ada 427. Okay. Ada soalan? Ramai Last. Okay. Daripada Dino lagi. Syabas Dino. Saya suka betul Dino.
Sir, kalau kena buat fabrication, ada peruntukan duit daripada UiTM tak? Dan fabrication tu perlu disiapkan di FFP1 terus ke untuk dapatkan result? Okey, Dino, malangnya UiTM tak ada duit. Saya cakap terus terang, kita tak ada bajet. So, kena bincang dengan supervisor lah bab bajet tu. Kita memang tak ada bajet. Kalau supervisor yang ada geran penyelidikan, mungkin dia ada bajet. Untuk orang yang tak ada geran penyelidikan, bincang dengan supervisor lah macam mana. Maybe tong-tong separuh-separuh ke kan. Okey, memang kita tak ada. Okey, daripada Faisal. Okey, ni last. Alamak, dia boleh keluar pula. Mimin keluar lagi lah. Sekejap, Faisal, saya pergi ke Faisal dulu. Sir, apa jadi kalau still tak ada tajuk? Tak ada tajuk makna kamu tak daftar. Bermakna kamu sayang saya. Saya depan kita berjumpa lagi. Okey. Itu daripada Faisal. Okey, kembali kepada Mimin. Mimin, nak tanya apa lagi persediaan awal kalau kita kena buat fabrication? Siapkan secepat mungkin. Pastikan kamu ada tempat nak buat. Mana kamu nak fabricate, ada duit, ada sumber, ada raw material. Kena cepat. Sebab selagi tak siap fabricate, selagi tu kamu tak boleh buat testing, kamu tak ada result. So kena hati-hati bab tu. Okay. Daripada Sameon, Sir, kalau orang dari industri tak nak jadi co-SV, siapa akan jadi co-SV? Siapa-siapa yang supervisor kamu fikirkan layak. Tak semestinya wajib daripada industri. Tak. Bincang dengan supervisor. Supervisor kamu rasa layak, ambil. Kalau tak, kalau supervisor kata saya okey, saya seorang, bagi dia. Okey, bukan satu kewajipan ambil daripada industri. Tak. Okey, Mimin sekali lagi. Atau kita kena cari alternatif lain untuk run fabrication tu. Alternatively, you kena bincang dengan supervisor. Macam mana nak fabricate? Bab duit, bab facility, raw material. Ini semua memerlukan bajet dan masa. Bincang elok-elok. Kalau kamu tak bincang, lagi masalah. Okey? Boleh Mimin Nama admin salah dah. Okey, so setakat tu saja untuk kita punya FYP briefing hari ini. So kalau ada apa-apa soalan, boleh diajukan dalam grup Telegram. Jangan Telegram personal. Okey. Saya ulang sekali lagi, jangan Telegram saya personal. Dino, private. Dino. Thesis tu macam mana pula ya, Sir? Thesis tu FYP 2. Tapi nak buat sekarang pun bagus. Sabar-sabar. Nak buat sekarang boleh. Tak ada masalah. Okey. Tapi Dia boleh lah macam ni. Bila dia macam dia cakap, kalau supervisor bagus, jalan cepat, semua clear, memang you dah boleh start daripada FFP1. Tapi basically kita cuma buat maybe introduction, so you masuk sikit-sikit. Lepas tu mana yang literature review yang you cari daripada research paper tu, you dah boleh identify nak tulis, nak masukkan, boleh, tak ada masalah pun, boleh start. Boleh mula. Betul Tino, bagus. Satu inisiatif yang bagus. Teruskan je buat dulu thesis. Dah boleh buat dah tu. Nanti format yang betul-betul FYP2 detailkan. Tapi dah boleh buat sekarang. Tak ada masalah. Jangan ditangguh-tangguh. Selagi tengah semangat ni kan, buat je. Okay? Alright. So itu saja untuk sesi kita kali ini. So minggu depan kita ada satu sesi lain, workshop pukul 2.30 juga. Hari Rabu. Hari Rabu 2.30 bersama dengan Cik Nozaki. Okay. So untuk itu saya tangguhkan dulu kita punya sesi ni. Kita jumpa untuk sesi depan. Okay. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Dr. Zainal. Thank you semua. Terima kasih Dr. Salvi. Thank you doktor. Jumpa lagi. Thank you doktor.
Okay, doktor. Thank you, doktor. Thank you, Dr. Zainal. Thank you, Dr. Salvi. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Thank you, Doctor. Thank you, doktor. Okay, doktor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, doktor. Okay, semua